Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, seterusnya kita sambung kepada chapter 7. Hari ini tentang telecommunication, internet dan wireless technology. Biasanya dia berkaitan dengan internet dan network lah. Okey. Kita start dulu dengan masalah. Okey, di dalam company Dundee ni, dia membuat metal goods as gold. Apa masalah yang ada kat sini? Inefficient manual process. Contohnya large production environment. Okey. Dia satu kilang yang besar lah. Jadi manual process tu nak hantar surat ke sana ke sini, nak bagi tahu kat orang ni susah. Jadi kat sini solution dia letakkan wifi, RFID dan tracking lah. RFID tu dia akan scan lah. Contohnya Poselaju kan, dia akan scan barcode dan sebagainya. Tu mudah untuk trace barang-barang tersebut. Sebab dia kilang yang sangat besar, dia gunakan internet, network dan RFID lah. Ini sebagai penyelesaian dia. Network dan communication trend. Pertama, convergence, telephone network and computer network converging into single digital network using internet standard. Masa dulu telefon wire lain dan sebagainya. Dan sekarang kita gunakan satu saja digital signal, iaitu internet. Lebih mudah lah. Poin nombor 2 adalah broadband. Broadband ni jalur lebar lah bahasa Melayu dia. Yang masa ini 74% US adalah boleh digunakan jalur lebar. So kalau kat Malaysia ni lebih kurang 80%. 80% boleh dicapai internet dekat Malaysia. Broadband wireless pula, contohnya adalah data communication dengan voice, telah mengambil alih broadband wireless platform tadi. Broadband yang asal sebelum wireless dia gunakan wire juga. Contohnya macam TM Streamix. Kalau ingat Streamix, tu broadband. Tapi sekarang kita ada Unify. Yang tu bukan broadband, itu fiber optic. Unify kepada fiber optic. Broadband wireless ni tukar kepada ni lah. Teknologi 3.5G, 4G, ni dikira broadband. Apakah yang dimaksudkan computer network? Ia adalah dua atau lebih hubungan antara komputer. Bila ada hubungannya, komputer A, komputer B ada connection, itu dipanggil network. Contoh dalam USAS ada beberapa komputer kan, dekat office, dekat kelas, dekat Audi. So merata ni ada komputer ni, dia dihubungkan dengan network. Kebanyakan komponen komputer ni adalah simple network. Simple network ni yang senang lah, network yang mudah. Ada client server komputer, network interface, ada connection, ada network operating system, ada hub, switch dan router. Benda ni benda asas lah. SDN pula adalah software defined networking. Ini function kepada router lah. Kita nak gunakan software. Ni contoh dia lah. Boleh tengok diagram ni, switch ni apa, router yang mana. Switch ni biasa dia bahagikan network tersebut. Router dia dapat internet dan dia bahagikan kepada lain. Contohnya dia bagi kepada switch lah. Ni server, NIC, PC. Network dekat large company, contoh macam USAS tadi, dia dilinkkan dengan LAN cable, LAN. Ni dia local area network. Dia akan dihubungkan dengan banyak lah, website, corporate intranet dan extranet. Intranet adalah kawasan dalaman, dan backend system lah gunakan LAN. Mereka juga gunakan Wi-Fi. Wi-Fi WLAN, WLAN ataupun wireless LAN. Dia digunakan sebab untuk video conferencing system, telefon dan wireless cellphone. Kalau kat sini awak tengoklah, ISP ni adalah pembekal internet. Contohnya dekat sini kita ada TM Unify, TM Streamix, tu ISP lah. Selain tu untuk wireless kita ada banyak lah, Cellcom, Axis dan sebagainya. Dalam network kita ada client server computing. Apa yang client server ni buat? Client ni adalah laptop lah, laptop, komputer ataupun smartphone lah. Server pula adalah tempat website tersebut. Contohnya website Shopee yang running di dalam server Shopee, itu dipanggil server. Client adalah kita masuk server Shopee. So client and server semua ni dihubungkan menggunakan internet. Packet switching. Apa yang dimaksudkan packet ni?
barangan yang kita download, upload atau apa saja yang dekat internet kita nak tengok online dan sebagainya, dia dihantar melalui paket. Macam contoh awak buka YouTube, terus loading tak? Tak. Dia akan ada buffering. Dia akan loading sikit. Sebab apa? Dia hantar by paket. Dia tak ada hantar satu paket terus penuh satu video. Dia hantar dalam 10 second. 10 second tu contoh satu paket. Sebenarnya dia dikirakan berdasarkan byte dia lah. Itu namanya slicing. Ni slicing dan dimasukkan ke dalam paket. Sebab apa paket? Dia buat paket sebab dia lebih efisien. Kalau awak download yang terus dan ada download yang boleh potong-potong, dia akan sambungkan kemudian, itu lebih baik lah. Sebab dia gunakan jenis teknik packing switching. Ni contoh dia lah. Paket 1, paket 2, paket 3. Yang ni yang mula-mula, yang ni sama kan yang macam ni. Okey, dia sama tapi bila dia nak hantar tu, dia hantar berbeza. Nampak? Paket 1, paket 2, paket 3 dia potong dan disambungkan semula pada penghujung dia. TCP/IP dan connectivity. Okey, ini adalah protokol yang digunakan. Protokol tu apa? Dia punya law dia lah. Dia punya bentuk dia. Bentuk yang perlu dilakukan. Kalau tak gunakan protokol ni, dia tak boleh nak masuk. TCP/IP ni adalah Transmission Control Protocol ataupun Internet Protocol. Ni adalah standard lah. Internet mesti gunakan benda ni. Apa benda TCP/IP ni? Konsep dia senang. Dia ada 4 layer. Application Transport Internet Network. Ni dia TCP/IP konsep TCP/IP ada 4. Boleh ingat komputer A dan komputer B. Semua ni dia akan transfer macam ni. Signal digital versus analog. Okay, kat sini digital adalah bentuk 0 and 1, analog adalah bentuk jarum dan tidak teratur lah. So dari segi network, biasanya kita dah gunakan digital, tak ada lagi analog. Okay, contoh kat sini LAN, Ethernet, client server, peer to peer, WAN, MAN dan CAN. Okay, MAN ni metropolitan, maksudnya area bandar, satu bandar dihubungkan. WAN ni internet luas lah, macam sekarang kita guna WAN besar, wide area network. Dan kita ada campus area network, contohnya macam dekat USAS lah, ada wifi USAS kan, tu campus area network. Ni contoh modem lah. Modem ni dia buat apa? Komputer translate bahasa digital masuk modem. Modem ni adalah fungsi nak translate digital kepada analog. Analog ni dalam bentuk elektrik lah. Dalam bentuk elektrik. Kerana ada banyak modem. Ada dalam bentuk elektrik yang disalurkan dalam broadband, dan kabel optik disalurkan menggunakan cahaya. Okey, cahaya akan melalui sini dan ditranslate boleh jadi digital. Antara barang-barang fizikal untuk transmission, contohnya Cat5. Cat5 ni wire lah, nama wire dia kan. Cat5e RJ45, tu nama kepala dia. Kita ada coaxial cable, fiber optik, dan wireless. Wireless terbagi kepada dua kat sini. Kita ada satelit, contoh macam Astro, dia bagi internet satelit, dan ada selular. Selular ni macam kita punya smartphone lah, boleh buka internet kan, beli data. Transmission speed ni dikira berdasar BPS, bit per second, hertz dan bandwidth. Bit per second, berapa laju boleh awak punya internet pergi. Internet adalah benda yang paling penting sekali dalam chapter ni. Sekarang pun kita menggunakan internet. Okay, jadi dekat sini dia kata internet connection ni ada macam-macam jenis. Salah satu dial-up. Dial-up ni dah lama dah lah, kita gunakan telefon. Dia bunyi tit tit tit. Okay, lepas tu dia ada digital subscriber line, DSL. Lepas tu kita ada kabel internet. Lepas tu ada satelit. Lepas tu T1 hingga T3 ni kabel juga lah. Bagaimana internet berfungsi? Dia menggunakan IP address, Internet Protocol Address. Okay, Internet Protocol Address dipanggil IP address lah. Biasanya dalam number 32 bit. Ni lama lah. Untuk IPv4 version 4 macam ni. IP version 6 dia lagi banyak. Okay, DNS pula adalah Domain Name System. Okay, DNS ni biasanya adalah translation domain name kepada IP address. Sebab tu kita tak perlu pun nak masuk IP address. Contohnya awak nak tekan Google, awak tekan google.com, bukannya awak masukkan IP address kepada Google.
siapa yang cari IP address, DNS ni tolong carikan. Awak tak perlu buat apa-apa pun dekat browser, awak hanya tekan google.com saja, dia akan keluar lah. Biasanya DNS ni dah siap di setup oleh TM. Ni contoh dia. Domain name system ni ada .com, .edu, .gov, .com, Google, Sale. So dia akan carilah network architecture. Ini adalah reka bentuk kepada network. Network ni macam mana bentuk dia? Okay. Dia ada trunk line, high speed backbone network. Okay. Ini dia ada network yang tersendirilah. Seterusnya kita ada regional telephone and cable TV company. Okay. Yang ni dia akan bagi dia punya ni lah access. Yang ni level TM. On trunk line ni. Ini memang laju lah TM punya. Lepas tu yang kedua ni, telephone cable TV company ni, dia bagi dekat kawasan sekitar. Okay, kawasan dekat-dekat. Yang ni contohnya Astro. TM pun sekarang menguasai lagi benda ni. So dua-dua dia adalah professional organisation and government bodies establish internet standard. Okay. Internet tak ada siapa kawal. Internet ni tak ada siapa yang punya, tapi ada badan-badan profesional yang perlu kita patuhi untuk letakkan sesuatu dekat internet. Contohnya setup internet kan, setup website dan sebagainya. Semua ni dikawal oleh tiga badan ni lah, IAB, ICANN dan W3C. Contoh ni lah dia. Ini semua badan yang mengawal reka bentuk internet. Dia awak boleh pergi website dia. Okay, ni reka bentuk internet ni, internet network architecture. Ni untuk campus, office, semua ni dikawal selia oleh pihak-pihak badan tadi. Okay, ada soalan tak apa. Okay, untuk masa sekarang seperti yang saya bagi tahu, internet IPv6 dan internet 2. Internet 2 ni kononnya internet yang barulah. Advance lagi, networking lebih laju, boleh transfer sebagai 100 Gbps. Ni teknologi dia lah. Sekarang memang kita gunakan IPv6 lah. Ni contoh dia lah, IPv6 dan IPv4 tadi. Okay, dekat internet ada beberapa servis yang memang kita sediakan. Contohnya email. Email memang guna internet, chatting, network, telnet, file transfer protocol dengan World Wide Web. Telnet ni dia macam kita nak chat dengan orang tapi gunakan command prompt. Ni agak lama lah telnet ni. Okay, ini adalah client server punya architecture lah. Kalau awak nampak kan, web page, mail dan sebagainya dihubungkan menggunakan telecommunication, internet dan wireless technology. Tiga-tiga ni dah apply dekat sini. Okay, VoIP merupakan voice over internet protocol, iaitu kita boleh call menggunakan suara melalui internet dan packet switching. Okay, contoh dia Skype, Google Meet, apa lagi, WhatsApp call dan sebagainya lah. Unified communication. Okay, komunikasi lebih kepada voice, data dan email conferencing ni disatukan melalui internet. VPN merupakan satu server network persendirian. Dia running dekat internet. Apakah fungsi dia? Supaya jika awak membayar untuk akaun VPN, awak login, VPN tersebut akan encryption awak punya saluran internet. Jadi orang susah untuk trace, susah untuk hack awak punya account. Jadi untuk lebih selamat, awak boleh guna VPN lah. Dia ada macam-macam function lah kat sini. Ada tunneling dengan PTP. Ni dia lah proses encryption. Bila awak type ABC, masuk dekat dalam ni dan keluar kat sini ABC. Tapi dekat tempat lain tak nampak. Dia diselerakkan. Ini biasanya dia cakap dalam bentuk voice over IP, VoIP tadi. Okay, ni VPN. Ni VPN tadi. So data dekat tengah-tengah ni orang tak boleh nak trace, tak nampak apa awak buat. Dia akan melalui tunnel dia. Ini soalan. Okay, web. Okay, untuk website kita gunakan HTML dan HTTP lah untuk protokol untuk website. Okay.
URL pula adalah alamat web page tersebut. Bila kita cakap URL, penuh lah HTTP, www sampai ujung ni, ini dia panggil URL, Uniform Resource Locator. Web server adalah software yang terletaknya setiap web page awak di dalam server lah. Itu dipanggil web server. Search engine adalah program atau enjin carian di internet yang kita boleh cari laman-laman web. Contoh yang terbaik adalah Google, google.com. Selain Google adalah DuckDuckGo, kita ada Yandex, kita ada Yahoo, tapi tak tahu, tak pasti Yahoo ada lagi ke tak. Semua ni adalah search engine. Okey, search engine sekarang sangat penting lah. Sekarang ni semua orang search gunakan smartphone. Lepas tu search engine juga ada iklan, ada marketing. Search engine juga mempunyai algoritma. Algoritma ni suggestion. Contoh awak baru type separuh, dia dah suggest lah benda-benda tertentu. Ni Google, Microsoft, Yahoo dan Ask.com. Ni semua search engine yang guna kat US lah, lama punya. Sekarang Microsoft kita panggil Bing. Bing tu dia punya Google search engine lah, Bing untuk Microsoft. Bagaimana Google ni berfungsi? Awak boleh tengok kat sini. Daripada Google ni masukkan sesuatu, dia akan carilah sampai sini balik. Dia pusingan macam ni. Social search, macam mana nak guna social search ni? Dia adalah result yang memaparkan social network. Bila kita cari, dia gunakan social network. Contohnya Google Plus One, Facebook Lite. Benda ni kalau awak tengok dekat website, dekat mana-mana, dia ada kan. Dekat kecil situ boleh Facebook Lite. Contohnya awak masuk dekat website Maybank, ada Facebook Lite apa kan. Benda ni lah. Semantic search, dia search berdasarkan apa yang user tu nak. Bukannya dia terus bagi banyak link. Dia berkaitan dengan semantik lah. Intelligent Agent Shopping Bot. Ni bot lah. Bot ni satu software yang digunakan dekat internet untuk cari maklumat. Maklumat apa yang nak? Macam kat sini maklumat shopping, contoh perbandingan harga dan sebagainya. Web 2.0 adalah second generasi web. Kegunaan dia lebih interaktif, real user control, dia boleh sharing, ada user generated content. Tapi benda ni semua ni secara online. Dan boleh share lah info semua ni. Web service contohnya sebagai blog. Blog sekarang lama dah function RSS ni, really simple syndication. RSS ni bila awak tekan subscribe RSS tu dekat browser awak automatik akan muncul. Macam contohnya berita, dia akan update lah setiap kali awak buka. Wiki, tempat kita cari maklumat lah, maklumat yang orang kongsi. Social networking site, macam tadi lah, community, friend, berkongsi maklumat. Web 3.0 adalah semantic web. Ini baru lagi kata lead by W3C. Yang tadi, badan yang tadi dia buatkan semantic web. Ni awak boleh baca dekat dia punya website. Dia lebih kepada zaman sekarang punya. Dia ada Internet of Things, visualize, dia menggunakan cloud computing banyak. Selular pula yang kita pakai dalam telefon, data. Start dengan CDMA iaitu 3G, tak salah saya 3G. GSM pula adalah line 2G. Untuk third generation atau 3G, kelajuan dia banyak ni. Untuk 4G, yang sekarang lah banyak guna. Dan sekarang kita ada 5G kan. Ni 4G ni kira dah standard telefon waktu sekarang. Wireless computer, network and internet. Internet sekarang boleh diakses melalui Bluetooth dan Wi-Fi. Tapi Bluetooth ni kita jarang guna lah. Sekarang kita guna Bluetooth untuk cakap kan, untuk earphone. Wi-Fi banyaknya kita guna untuk internet lah, sebab kelajuan Wi-Fi lebih tinggi dan internet lebih laju. Ni dia contoh Bluetooth network. Ni lama punya. Boleh pergi kat printer, user wireless keyboard. Tak ada dah lah nak guna macam ni. Ni wireless line pula. Dia guna macam ni. Laptop semua boleh pakai. Hotspot adalah salah satu access internet, access point, di mana awak boleh tengok dekat public area. Contohnya dekat KFC, kat McDonald, dia keluarkan Wi-Fi. Itu dipanggil hotspot lah. Satu lagi hotspot kita akan cakap pada smartphone. So smartphone buat hotspot, kita boleh connect. WiMAX. WiMAX ni adalah lebih besar daripada Wi-Fi.
Contohnya Wi-Fi 802.11, okey. Gelombang dia untuk WiMAX dia lebih besar. Luasan dia sangat luas, boleh meliputi bandar dan sebagainya. Okey. Tetapi memerlukan WiMAX antena untuk menerima internet tersebut. Dia boleh pergi sampai 31 mile ataupun 31 batu lah. Lebih kurang 10 kot, 10-15 km. RFID adalah Radio Frequency Identification. Dia tag yang macam mana, awak boleh tengok tag dekat ni lah. Contoh sekarang RFID yang gunakan dekat Touch and Go, kan dia letak dekat lampu kereta. Itu RFID lah. RFID juga wujud dekat kedai-kedai pasaraya yang dia letakkan baju, dia ada tag. Bila awak dah bayar baru dia akan buka tag tersebut. Itu RFID. Fungsi dia, apabila lalu satu tempat dia akan berbunyi kalau tak buka. Dekat library, buku-buku library dekat USAS pun disertakan dengan RFID. Jadi kalau awak tak scan buku tu, bila bawa keluar dia akan berbunyi. Wireless Sensor Network. Okey, ni sensor yang baru. Dia kata wireless embedded on physical environment. Dia boleh access dekat banyak tempat lah. Dia digunakan sebab security. Dia ada sensor yang tertentu, macam-macam lah dia boleh buat. Ada kamera kan, kamera wireless, ada sensor nak detect asap, ada sensor kita nak detect cahaya. So berbagai jenis sensor ni menggunakan wireless. Wireless lah, teknologi wireless. Dia ada gunakan internet dan sebagainya. Ni contoh dia lah. Sensor-sensor ni diletakkan dan digabungkan dia punya sense dan dihantarlah kepada server. Okey, tamatlah chapter 7. Okey, sekian, terima kasih.